tak berkenaan isu membantras IC palsu dalam negara kita dengan kata dalam tahun ni dan awal tahun depan. Saya dah bagi tahu daripada dulu, saya, tim-tim saya, kami dah bagi tahu dah. Kan, untuk bantras IC palsu ni satu je, data kematian dan juga data kelahiran. Itu saja. Kalau kata IC lama, tukar pi IC baru, yang mana hak dapat IC tu tetap akan tukar ke IC baru. Jadi bila kita sebut pada tahun 2018, orang tak berapa nak ambil tahu sangat. Jadi bila timbul kecoh pasal isu kes IC Pulau Pinang, baru orang kecoh, oh ada Cina seorang dapat IC. Tapi kalau kita tengok balik, macam mana dia boleh kantor adalah berdasarkan data kematian. Dia menggunakan data orang yang telah mati. Sebab itu saya katakan bahawa Jabatan Pendaftaran Negara perlu ada satu audit yang khusus untuk menyemak berapa ramai berapa angka kelahiran dan berapa pertambahan populasi rakyat Malaysia dan berapa kadar kematian rakyat Malaysia mengikut negeri. Mengikut pecahan dia lah, negeri, daerah dan sebagainya. Selepas itu kena tengok juga taraf MyKit dan juga taraf pemberian kad pengenalan daripada kelahiran di Malaysia, iaitu MyKit tu lah, berapa ramai orang. Sebagai contoh kita ambil, contohlah pada tahun 2020 ni, kita ambil contoh, bukan kita nak pergi future, kita ambil contoh. Pada tahun 2020 telah lahir warga negara Malaysia lebih kurang 10,000 orang yang menerima MyKit. Tapi pada tahun 2032, pada tahun 2032, dia 12 tahun, 2032, tiba-tiba yang menerima kad pengenalan itu adalah 20,000. 20,000. Jadi tak logik lah. Lahir pada yang dapat MyKit 10,000 pada 12 tahun sebelumnya. Selepas tu hak dapat kad pengenalan 20,000. Jadi mana 10,000 ni? Jadi hak 10,000 tu lah kita kena semak. Hak 10. Jadi kita dah tahu dah, okey, hak ni adalah kelahiran di Malaysia. Jadi hak 10,000 ni lah kita kena semak. Baru kita akan tengok, oh ini adalah pemberian kerakyatan berdasarkan status penduduk tetap ataupun penaturalisasian. Jadi kita tengok, takkanlah penaturalisasian ni sampai 10,000. Sampai 10,000. Jadi dekat situlah yang kita kena tengok berapakah yang diberikan untuk tujuan politik dan sebagainya. Mudah, simple. Semuanya melibatkan data. Tambah-tambah sekarang ni kita duduk di dalam era yang kita panggil sebagai big data. Kita panggil sebagai era data science. Semuanya apa-apa kita nak bahas kat dalam Facebook. Kita nak bahas untuk apa lagi? Orang nak kata, oh tukar kad pengenalan baru. Tukar kad pengenalan baru sama. Hak Bangla dapat kad pengenalan tu, dapat tak kad pengenalan baru? Dapat. Tetap dapat jugalah. Sebab kad pengenalan mereka bukan kad pengenalan palsu. Kad pengenalan mereka adalah kad pengenalan original. Cuma cara pemberian itu adalah tidak benar. Tidak betul. Jadi kita kena selidik. Kena kaji, kena audit macam mana mereka ini boleh dapat taraf kerakyatan. Itu saja. Simple saja. Dan ada tim seorang daripada Melaka yang membangkitkan tentang isu ni. Nama dia Hairi. Dia bagi tahu, dia kata kalau boleh kita tak mau ada kerakyatan yang selepas pada Hari Malaysia. Maknanya nak batalkan semua kerakyatan yang telah diberikan selepas daripada Hari Malaysia. Maknanya dia nak rakyat ke dalam rakyat dalam persekutuan dan juga rakyat sebagai seorang raja aja. Rakyat selepas Hari Malaysia ni tak mau. Jadi nak batalkan. Jadi saya kata ada bagusnya juga. Ada bagusnya juga. Jadi kita hak mana rakyat Pakistani ke, Filipina ke dan sebagainya, hak dapat kerakyatan ni kita mansuhkan. Sebab apa? Untuk kebaikan nusa bangsa kita, untuk kebaikan negara bangsa kita. Jadi kita kena kaji balik macam mana nak buat tu. Itu nak kena pergi semak dekat Arkib Negara. Kena nak tengok rekod. Arkib Negara ni bukan tempat penyimpanan sejarah sejarah negara ya. Duk cerita tentang Suruhanjaya RIT dan sebagainya. Arkib Negara ni angka kematian, angka kelahiran, jumlah kelahiran, percatuan penduduk semua ada di. Perlu ada satu audit yang khusus untuk melihat kepada rekod-rekod yang disimpan di dalam audit di dalam Arkib Negara untuk kita telik daripada segi orang kata kerakyatan ni. Dan ramai Bangladesh hak dapat rakyat pun ada juga. Saya ada lah kenal hak dapat datuk pun ada juga. Hak mengaku sebagai orang Melayu pun ada juga.
Jadi hak tu yang kita nak kena check. Kalau dia mengaku sebagai dia orang Melayu, senang je. Kalau ada yang dapat kad menalan sebagai seorang Melayu, jadi macam mana? Kita kena tengok kepada dia punya bakar dia. Sebab di dalam perlembagaan menyebut bahawa bakar yang sedemikian. Jadi kita tengok kelahiran dia, kita tengok kepada susul galul keturunan dia. Susah katakan tak dekat takkan dalam Jabatan Pendaftaran Negara tak ada tentang rekod ni. Tentu ada. Kalau dia Melayu, bapak dia Bangladesh, tok wan dia Bangladesh, macam mana dia boleh jadi Melayu? Kita pertikaikan di mahkamah ada seorang jadi public figure. Ada seorang, saya tak mau sebut nama dia, Bangladesh. Bangladesh. Tapi mengaku sebagai orang Melayu, mengaku sebagai terlibat dalam unit baru ni, mengaku sebagai komando lah. Haru. Buka Facebook baru nama komando. Tapi Bangladesh. Belajar kemahiran okey, akademik full tak payahlah menyesal buat pinjaman. Kerja harap kalau ada kabel dalam kerajaan okey lah nak belajar. Ni jangan Amirul Fikri, kita jangan cakap macam tu. Sebab apa? Dia bukan pinjaman sebenarnya, cengkeram. Kita kena faham macam tu. Apabila kita berjaya, sebab itulah kita dituntut untuk apa? Untuk kita berusaha bersungguh-sungguh di peringkat NFT ni. Kalau kita dapat pointer 3.5, kita kena bayar nak balik duit tu. Tak perlu bayar balik. Percuma pendidikan. Yang jadi masalahnya hari ni masuk NFT nak bercinta, nak merempit, tu masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Kalau orang tanya saya macam mana hang boleh tahu? Aku tahu, aku Majlis Perwakilan Pelajar. Peringkat kebangsaan diiktiraf oleh Kementerian Mengajian Tinggi. Mana file lah? Kok orang tikai nak tunjuk sigil. Duduk dalam kereta kot, happy interview. Kita tahu lah, masuk NFT ni banyaknya nak bercinta, nak merempit. Lepas tu bila keluar universiti tak berjaya, nak salahkan, nak kena bayar beban hutang dan sebagainya. Belajar bersungguh-sungguh. Masuk belajar bersungguh-sungguh, dapat percuma pendidikan. Lepas tu dapat tajaan untuk buat master dan sebagainya. Belajar bersungguh-sungguh. Lepas tu orang kata apa? Kalau kata tak boleh dapat 3 poin ke atas, dapat 2.8, dapat separuh pembayaran. Tapi masalahnya hari ni, yang pergi belajar tu atas niatnya macam mana. Niat tu mula-mula nak belajar. Lepas tu bila masuk dalam universiti, tengok awet Kelantan, mata bulat-bulat, kulit merah-merah, hilang lah dia punya niat tu. Hilang lah dia punya niat tu. Tengok orang dari 9 rajin makan pedas, membara dia pun, mata dia pun membara. Mata dia pun membara, hilang lah niat nak belajar tu. Jadi itu yang jadi masalahnya. Bukan masalah kepada sistem, masalah kepada orang kata apa, orang yang belajar. Ya Syafiq, mai jalan Penang makan rayaan, boleh bagi location. Isap rokok dulu, lagi kita isap rokok dulu. Macam mana nak daftar mengundi? Pergi kepada Suruhanjaya, pergi ke SPR. Pergi ke SPR untuk daftar mengundi. Tapi bagi yang 18 tahun, dah tak dia automatik. Tapi lebih baik cek dulu. Cek dalam sistem daftar mengundi ya. Jadi tuan-tuan, bermula hari ini tuan-tuan cek dalam sistem daftar mengundi. Dan jangan pandai-pandai nak tukar tempat mengundi. Dalam masa keadaan sekarang ni, jangan duduk tiba-tiba, saya nak tukar tempat mengundi, jangan. Jangan, sebab kalau tak silap saya, dia 5 tahun kot tak silap saya. Jadi tengok je rekod. Jadi hak ni saya tak pasti siapa ada kat sini, boleh tolong komen. Tapi yang saya tahu, lebih baik jangan duduk pandai-pandai lah tukar tempat mengundi ni. Biar dulu duduk situ, tengok nama kita ada ke tak. Kalau nama kita ada, okey cukup, tak ada masalah apa. Tapi kalau nama kita tak ada, sila daftar. Mula pada hari ini, sila pergi semak di pejabat sistem pilihan raya. Boleh daftar di pejabat pos dan juga di SPR sendirilah untuk daftar mengundi. Dan kalau boleh jangan duk ubah tempat. Kalau tak silap saya 5 tahun, tapi try tanya baliklah. Try tanya balik. Adram Adli, idola saya dulu. Semoga doa anda dimakbulkan Allah SWT dan bertambahlah rezekimu dan dipermudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Amin. Terima kasih. 46 pertuduhan digugurkan. Boleh ulas Syafiq 46 pertuduhan boy. Buat pertuduhan tiada bukti, izin nak dakwa macam mana? Syafiq, aku tengok iras-iras tu cuma gambar je, tak hitam putih. Teruskan perjuangan. Terima kasih Abang Tuah QKNG ya. Panjang ni.
Jangan jadi macam geng G25. Ya, Fiq, aura dan gaya macam tu yang on. Okey, masih teruskan usaha Fiq agar dapat membantu bawa belia-belia muda zaman ini ke Menara Gading berilmu dan berwawasan. Saya doakan Syafiq dipermudahkan. Ya, terima kasih. Pak Tam, Waalaikumsalam. Okey. Channel YouTube Rohingya ni tuan-tuan, saya dah sebut, baru saya sebut kan lama dah. Saya tak suka macam orang duk cerita balik kat kita ni. Kan? Saya ada orang duk komen kat saya kat dalam Facebook. Nanti dia beli. Kan? Jadi Sekejap lagi, tutup pintu dulu. Sekejap lagi mami tekan. Pergi lah. Dia suruh ulang balik gambar Frozen. Okey. Jadi orang ni sama orang anak suruh ulang Frozen ni, orang ibarat macam ulang tayang balik kat saya. Dia habaq kat saya, dia kata, "Abang tahu tak pasal channel TV Rohingya ni? Depa siap ada TV dalam Malaysia duk kritik kerajaan Malaysia dan sebagainya." Kalau tak silap saya sebut dekat 2 bulan dah benda ni. Saya dah bagi tahu dah bahawa Rohingya ni bukan depa mai sini miskin-miskin. Bagai depa siap ada siaran TV. Saya beritahu, bukan di YouTube je, di Facebook dan sebagainya. Dan mereka duk ulas tentang kerajaan Malaysia ni seolah-olah mereka ni macam etnik di Malaysia. Kalau kita dengar apa yang dia cakap tu, dia kata bangsa Rohingya Malaysia. Saya pertikaian dah. Saya kata sejak bila Rohingya ni jadi bangsa di Malaysia dan mereka ni boleh ada satu channel pula khas untuk mereka, konon-kononnya Rohingya Malaysia. Kita tidak pernah mengiktiraf bangsa Rohingya ini adalah salah satu ras dalam bangsa ataupun rumpun bangsa di Malaysia. Saya dah sebut dah dulu. Dan macam mana mereka ni boleh ada? Sebab itulah kita minta. Ada orang sebut di sini. Ada orang sebut. Yang ni saya tak sebut lah. Mereka kata kerajaan Myanmar dan juga Bangladesh mengenakan sekatan ke atas orang kata internet terhadap mereka. Jadi yang kita pelik hari ni, macam mana Rohingya ni boleh daftar SIM card Malaysia? Nak daftar SIM card ni tuan-tuan, kena ada pasport ataupun kena ada kad pengenalan. Jadi bangsa Rohingya ni apa pun tak ada. Pasport pun tak ada, visa pun tak ada, kad pengenalan pun tak ada, apa benda pun tak ada. Macam mana dia boleh daftar ni? Itu yang pertama ya. Itu yang pertama yang kita patut persoalkan syarikat telco di Malaysia ni. Macam mana mereka boleh daftar? Macam mana mereka boleh daftar orang kata apa talian? Sama ada postpaid ataupun prepaid di dalam negara kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kena perhatikan macam mana boleh ada siaran TV Rohingya Malaysia di dalam negara kita ni. Mereka ni, saya nak tanya tuan-tuan, mereka ada lesen tak? Dia untuk buka berita ni, dia kena ada lesen. Sebab tu saya kata, Rohingya ini satu bangsa yang paling haram jadah di dunia. Dia tak erti hormat dah. Tentang undang-undang negara lain. Tuan-tuan, kita nak mencetak artikel, kita kena ada lesen pencetakan. Lepas tu untuk berita ni kita ada lesen. Apa ni ada lesen tak? Dan di dalam lesen tu ada sebut apa yang kita boleh sebut dalam berita, apa yang kita tidak boleh sebut dalam berita. Kita boleh tak mengkritik yang di-Pertuan Agong dalam berita? Tidak boleh. Kita boleh tak mengkritik orang kata apa? Tentera ataupun agensi penguatkuasaan dalam negara Malaysia? Tidak boleh. Dan siapa yang bagi kepada mereka ini lesen penyiaran? Sepatutnya kerajaan kena sita semuanya kelengkapan mereka ni sebab mereka tiada. Mereka tiada lesen penyiaran. Mereka tiada lesen untuk menjalankan aktiviti kewartawanan. Itu yang kita perlu tengok. Saya dah bagi tahu dulu dah. Hari ni orang nak cerita balik kat saya. Kita duk pertikai lah. Macam mana mereka boleh ada? Macam mana mereka boleh ada Rohingya News Malaysia? Macam mana mereka boleh ada? Itu yang kita orang kata apa? Kita pertikaikan. Dan hari ini mereka memfitnah kerajaan Malaysia. Lama dah mereka buat kerja ni. Dah lama dah tuan-tuan. Sebelum ni, tuan-tuan kalau nak dengar apa yang dia cakap tu, tuan-tuan pakai voice recognition, tuan-tuan tukar. Tak apa. Tuan-tuan download dalam bentuk M4A tu. Tuan-tuan translate dia pergi ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tuan-tuan boleh dengar lah apa yang dia cakap dalam bahasa dia tu. Apa yang dia kata. Sebelum ni, banyak tak dia cakap.
Macam-macam. Dia kata apa? Dia kata kerajaan Malaysia tidak membantu daripada segi peruntukan ke atas bangsa Rohingya di Malaysia. Sebab tu saya duk sebut tu. Saya kata sejak bila pula kerajaan Malaysia ni bertanggungjawab ke atas bangsa Rohingya? Dan sejak bila bangsa Rohingya ni jadi salah satu suku kaum yang kita nak kena bertanggungjawab kepada mereka? Mereka ini udahlah tidak diiktiraf oleh dunia. Lepas itu datang ke negara kita, duk bajet lebih-lebih. Mereka siarkan, tidak tidak orang kata apa, memberi peruntukan kepada ni. Lepas tu mereka minta apa, hak daripada segi bidang politik dan sebagainya. Saya tahu daripada mana kan? Saya tahu daripada mereka punya Rohingya TV lah. Yang saya duk sebut dulu tu, saya tahu daripada mana? Daripada Rohingya TV lah. Ini yang jadi masalahnya. Jadi hari ni rakyat Malaysia kena buat laporan polis lah. Macam mana satu syarikat berita yang bertapak di Malaysia yang tidak ada lesen penyiaran berita boleh menyiarkan berita mengkritik kerajaan Malaysia di peringkat dunia, di peringkat global. Mereka siarkan di peringkat global bertapak di Malaysia. Jadi itu yang kita kena pertikaikan. Sebab itulah saya kata pada tuan-tuan, kita kena membenci bangsa ini. Tapi tuan-tuan, duk kata kat saya Ya'juj Ma'juj, duk kata kat saya anak Dajjal. Memang hakikat yang sebenarnya kita kena benci kepada bangsa ini. Sebab bangsa ini tidak ada bezanya daripada Yahudi. Sama je. Mereka tidak menghormati negara orang. Mereka tidak menghormati adat negara orang. Mereka tidak menghormati ketenteraman negara orang. Mereka tidak menghormati undang-undang di negara orang. Malah mereka buat ikut suka mereka. Ibarat macam mereka lah yang berkuasa. Mereka lah yang berkuasa. Mereka boleh buat apa saja. Mereka tidak perlu menghormati sesuatu orang lain. Mereka tak perlu hormati orang lain. Ikut suka mereka. Mereka buat hitam, mereka buat gangster, mereka buat pergi ceroboh tanah. Adakah itu yang Islam ajak? Yang NGO duk berjuang ni kata, kesianlah kepada bangsa Rohingya ni. Mereka ni adalah se-Islam dengan kita. Tapi itukah yang Islam ajak? Hajak ceroboh tanah orang. Hajak tidak menghormati undang-undang negara. Hajak untuk tubuhkan kumpulan militan. Hajak untuk ikut suka, nak buat apa pun. Orang panggil no rules. Adakah negara kita ni kita nak jadikan sebagai negara yang orang kata kangaroo court, orang panggil rule of the jungle. Jadi kita tak perlu ada perlembagaan, kita tak perlu ada undang-undang, kita pakai undang-undang rimba ikut suka. Jadi selepas ni siapa nak beli rumah tak payah nak beli dah, pi lah tarik. Tak mana ada yang boleh buat rumah pi buat ya. Bila orang saya susah, saya kesian, saya ni orang Islam, ada persempadanan apa, kita pakai undang-undang rimba. Menjawab kepada NGO yang bodoh lagi bangsat yang ada dekat dalam negara kita tu. Saya dah bagi tahu dah dulu, memang pusat operasi mereka ni di Kuala Lumpur. Apa syarat-syarat naturalisasi pelarian? Bolehkah naturalisasi? Mohon pandangan Syafiq. Tak boleh. Pelarian ni selalunya mereka dapat kerajaan di bawah perkara 15. Mereka dapat kerajaan yang selalu bagi ni. Mana buku perlembagaan saya? Selalu bagi di bawah perkara 15. Iaitu kerajaan melalui kuasa undang-undang. Yang tu yang mereka dapat tu. Yang tu yang mereka dapat. Jadi dalam sebenarnya kalau kita baca, mana? Bukan. Di bawah dia lah. Di bawah kuasa undang-undang bahawa dia telah bermastating di persekutuan sepanjang tempoh 2 tahun sebelum tarikh permohonan itu dan berniat hendak membuat secara tetap. Ni di bawah perkara 15. Yang selalu bagilah, Lepas tu di bawah perkara 15A iaitu kuasa khas untuk mendaftar kanak-kanak. Tertaruh pada perkara 18, kerajaan persekutuan boleh dalam apa-apa hal keadaan khas yang difikirkannya patut menyebabkan mana-mana orang di bawah umur 21 tahun didaftarkan sebagai warga negara. Yang ni lah 15 dengan 15A. Ada tuan-tuan baca tentang kewarganegaraan ni, ada di dalam bahagian 3 perlembagaan, bermula daripada perkara 14 sampailah perkara 28 tak silap saja, sampai perkara 28. Ya, sampai perkara 28. Jadi kalau kita tengok, sebab tu kalau kita tengok dalam perkara 28, kuasa kewarganegaraan melalui kuasa undang-undang ni,
Dia dah sebut tuan-tuan, dia dah sebut bahawa dia mestilah dia mestilah orang kata apa, mengikut peruntukan di dalam bab ini. Jadi dekat sini dia sebut macam contoh hari tu kawan kita bagi tahu dia ada bagi kat saya itu satu yang keluar daripada KDN tu kalau seorang pelarian berkahwin dengan seorang rakyat Malaysia, kalau dia ni lelaki adalah pelarian, isteri adalah rakyat Malaysia, jadi anak dia akan jadi rakyat Malaysia, tak boleh. Tidak boleh sebab dia mestilah rakyat kepada seorang raja. Dia mesti rakyat kepada seorang raja, dia mestilah mengikut baka. Kalau bapa dia orang Malaysia, dia baru boleh jadi Malaysia. Tapi kalau perempuan tak boleh. Anak tu akan ikut kerajaan si bapa. Mana-mana negara pun membuat perkara yang sama. Mana-mana negara pun buat perkara yang sama. Kita ambil contoh kalau orang Indonesia berkahwin dengan orang Australia. Berkahwin dengan orang Australia. Jadi anak dia tu akan ikut kerajaan siapa? Dia akan ikut kerajaan baka dia. Dia akan ikut kerajaan baka dia. Jadi sebab itu mereka kahwin dengan orang Melayu, jadi anak mereka akan jadi rakyat Malaysia. Itu yang jadi masalahnya tu. Dia bertentang dengan perlembagaan. Sebab tu lepas tu mereka ceraikan bini tu. Mereka ceraikan bini tu sebab yang mereka nak siapa? Yang mereka nak anak dia tu. Sebab anak tu dia boleh gunakan untuk apa-apa tujuan. Macam-macam lah. Dia gunakan untuk tujuan dapatkan tanah. Dia gunakan untuk tujuan untuk tujuan memulakan perniagaan dan sebagainya. Sebab tu itulah yang banyak perkara yang berlaku dekat dalam negara kita ni. Kupas sikit isu lambakan LPTS sampai menjadi lambakan penganggur Institut Pengajian Tinggi Swasta. Ni saya tak berapa nak ni sangat Abang Tuah ke Kenji. Tapi yang saya tahu banyak lambakan pusat kemahiran ni. Dulu banyak pusat kemahiran. Sumber manusia berhad ni dia banyak guna dana tu. Banyak pusat-pusat pendidikan swasta yang tidak diiktiraf. Jadi apabila kita hantar anak-anak pergi buat kemahiran kek, kemahiran dan sebagainya, sijil mereka ni tidak diiktiraf. Sijil mereka ni tidak diiktiraf. Ini yang jadi masalah ni. Ini yang masalah apabila sijil mereka tidak diiktiraf oleh mana-mana universiti di Malaysia dan sebagainya. Jadi macam ada value lah. Kita bayar duit dan sebagainya. Ada di antara mereka juga yang mana ambil kemahiran, kononnya kemahiran tetapi mereka ini bukan belajar kemahiran tetapi dijadikan buruh paksaan. Ada juga kes ni perlu dicek dan dulu sangat famous tentang kes ni. Jadi contoh kalau kata dia ambil dalam kemahiran gubahan kek, tak dia pergi kerja dalam kilang kek sebagai orang kata operator dan sebagainya, bukan dia belajar. Itu dulu ini yang kerajaan kena cek balik. Sampai hati tak baca komen cek. Bacalah ni. Cuma nak baca satu-satu ni. Depa beli singkat yang orang dah mati, Syafiq. Tu yang kena nak cek tu. Kedai-kedai telco daftar atas nama orang lain. Kena betul-betul ajak Pok Haram Jadah. Mereka buat macam bapak mereka punya tempat Haram Jadah. Aku hari duk tunggu bila kerja nak pungut ke semua Pok Rohingya ni. Kritik Malaysia sampai global pula. Memang baru, memang Haram Jadah. Yahudi agama bahai bangsat. Rohingya ni Yahudi di Asia. Ya betul. Undang-undang Malaysia untuk warga negara saja. Cantik t-shirt Ultron. Terima kasih. Nak baik dengan Melayu, petik nama Islam. Pengguna nama Islam segalanya. Haram betul bangsa ni. Saya tengok. Tak hormat tuan rumah tempat mereka menumpang. Pahlawan-pahlawan dulu berjuang mati-matian untuk kita hidup harmoni. Bukan untuk kita hidup harmoni saja, tetapi untuk untuk supaya kita dapat menentukan mengikut arah tujuan kita yang tersendiri. Jadi kita kena berjuang untuk generasi cucu cicit kita nanti. Ya betul tuan. Sebab itulah saya ajak tuan-tuan berjuang menentang warga asing ni. Untuk siapa? Kalau kita tanyalah perjuangan lama dulu, kalau kita ada kesempatan untuk bertanya dengan nenek moyang kita dahulu, adakah mereka ketika mereka membawa senjata keluar untuk menentang British, ataupun mereka membawa senjata keluar untuk menentang Jepun, adakah mereka buat untuk diri mereka? Mereka dah tahu bahawa apabila mereka keluar daripada rumah tu, bahawa mereka akan gugur mereka akan gugur di medan peperangan. Tetapi mereka buat untuk siapa? Kenapa mereka berperang? Mereka berperang untuk anak cucu mereka, untuk nusa bangsa, untuk negara bangsa.
Bukan untuk keselesaan warga asing. Apa yang terbina di dalam negara kita hari ini adalah hasil daripada perjuangan-perjuangan. Jadi orang-orang yang terdahulu ni berjuang untuk siapa? Berjuang supaya orang Melayu dapat orang Melayu dapat keistimewaannya. Daripada segi apa? Daripada segi ekonomi dan segala-galanya. Dapat menentukan hala tuju hala tuju negara mengikut kehendak mereka sendiri. Tetapi hari ini kalau kita tengok kerana lambakan-lambakan parti ni dan juga warga asing ni, kita ibarat telah dijajah di atas negara kita sendiri. Kita ibarat telah dijajah di atas tanah kita sendiri. Jadi itulah kita kena bangkit berjuang. Kita kena bangkit berjuang supaya hak kita tidak dirampas, hak kita tidak dipijak oleh mereka. Kita kena halau mereka sebagaimana negara-negara yang lain telah buat ke atas mereka. Kenapa kita masih lagi bersenang lenang? Kenapa kita masih lagi ambil sikap acuh tak acuh? Sepatutnya kita kena bangun. Kalau kita tengok hari ni, betapa banyak orang yang telefon saya cakap, Syafiq tolonglah mai tengok. Saya kata kenapa saya nak kena turun ke tempat itu? Sedangkan tuan-tuan boleh gunakan komuniti yang ada di situ. Kalau kata kampung tuan-tuan, orang kampung kena berjuang untuk halau Rohingya ni keluar daripada kampung mereka. Kalau itu adalah taman tuan-tuan, tuan-tuan kena berjuang untuk halau mereka keluar daripada taman tuan-tuan. Jangan bagi kepada mereka perlindungan. Jangan bagi kepada mereka tempat tinggal. Barulah mereka akan keluar daripada negara kita. Mereka tidak boleh mengkritik kita di peringkat antarabangsa. Mereka tidak boleh saman kita di dalam International Court of Justice. Sebab apa? Sebab kita tidak meratifikasi apa-apa konvensyen berkaitan dengan pelarian. Bagi pelarian adalah pendatang haram tanpa izin. Jadi tempat mereka adalah di depoh tahanan immigration. Bukan tempat mereka untuk duduk bersenang lenang. Bukan tempat mereka untuk curi sektor ekonomi orang Melayu dan sebagainya. Sebab itulah kita kena bangkit, kita kena berjuang untuk menentang mereka sekeras-kerasnya. Kalau kata kita dah tak mampu untuk berjuang, barulah kita minta tolong daripada rakan-rakan kita yang ada berdekatan. Kita kena turun. Bukannya turun seorang-seorang. Ni panggil saya turun seorang-seorang, saya tak boleh buat apa. Dia risiko kita kena berjemaah. Kita kena berjemaah untuk menentang bangsa ni. Kita pergi dekat tempat itu, kita buat live ataupun kita panggil orang kata apa, pihak polis dan sebagainya, kita menggesa supaya halau mereka keluar daripada penempatan tersebut. Kita jumpa dengan tuan tanah dan sebagainya, kita halau. Ada sesetengah di antara tuan tanah ini telah diugut oleh puak-puak ni. Mula-mula mereka datang 2 orang sewa. Lepas tu mereka buat kuih besar rumah, mereka bawa mereka punya kaum kerabat mereka, sampai tuan tanah tak boleh nak halau mereka keluar. Bila tuan tanah halau mereka keluar, mereka ugut. Tuan tanah halau, mereka ugut. Ni perangai bangsa Yahudi ni. Tuan-tuan tahu macam mana Yahudi menjajah Palestin? Macam ni lah. Dia mula-mula dia mai 4,000 Yahudi. Lepas tu mai kuih ramai. Jadi ni menjadi masalah. Pulau Langkawi tu dah jadi pulau mereka dah. Jadi kita kena melancarkan serangan besar-besaran ke atas mereka ni. Bukan dengan cara kita bukan kita nak pergi bakar mereka dan sebagainya. Kita melancarkan serangan ke atas mereka ni untuk tunduk ke atas undang-undang negara kita. Pelarian adalah pendatang haram. Mereka kena masuk ke dalam depoh tahanan immigration, hantar semula ke negara mereka. Bukan mereka boleh main duduk ikut. Kena bangkit berjuang. Kita kena bangkit berjuang. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk anak cucu kita esok. Untuk jaminan masa depan nusa bangsa kita. Itu yang tuan-tuan kena faham. Waalaikumsalam. Kak Azian Mas Denan. Hantar semua Rohingya balik 23 Mac 2020. Channel News Asia. Lihat video ini. Nilaikan sendiri keadaan hidup Rohingya yang telah pulang ke Myanmar. Adakah hidup mereka tersiksa atau terancam kini? Nanti saya tengok. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mengapa ada parti yang telah melakukan beberapa kes jenayah yang sudah menjalani hukuman di penjara tapi dia boleh
merayau di negara kita? Sila jelaskan. Terima kasih. Saya faham. Saya faham siapa yang tuan-tuan sebutkan tu. Sebab itulah saya kata, kan, si Hamim ataupun dikenali sebagai Long Tiger ni, telah pun yang pertama dia buat apa dalam report dia yang didedahkan oleh Botak Buan baru ni, dia telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 182, iaitu menyatakan laporan palsu. Dia letak apa dekat situ? Dia bohong pihak polis, kata dia bangsa Melayu dan dia adalah warga negara Malaysia. Dan dia pernah melakukan jenayah rogol atas kesalahan. Kemudiannya ditangkap lagi. Dan dalam surat khabar pun telah bagi tahu bahawa si Long Tiger ini adalah pelahiran UNCHR. Jadi apabila Menteri KDN mengeluarkan kenyataan bahawa kita tidak melindungi UNCHR dan pada takrifan undang-undang immigration negara kita, pelarian adalah pendatang haram tanpa izin, dan saya nak tanya apa yang dibuat oleh anggota penguatkuasaan di Bukit Gambir. Kalau dulu Kepong tangkap dia, masuk dalam berita kau bagi tahu kata dia ni, adakah setakat nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia bahawa si Long Tiger ni adalah pelarian Rohingya? Adakah setakat nak bagi tahu? Apakah tindakan yang diambil ke atas beliau? Apakah tindakan yang diambil ke atas Black Dog ni? Itu yang kita tanya, itu yang saya persoalkan. Sepatutnya dia ni telah menjadi ikon bangsa-bangsa Rohingya yang lain. Konon-kononnya dia boleh bebas, dia boleh jalan ke sana sini, orang Rohingya yang lain pun menjadikan dia sebagai ikon. Sepatutnya pihak berkuasa kena tangkap dahulu si Long Tiger ni. Hantar si Long Tiger ni masuk dalam depoh tahanan immigration dahulu. Baru cerita lebih-lebih pasal yang lain. Sebab yang ni dah terang-terang masuk dalam surat khabar kata pelarian UNCHR. Kenapa dia boleh buat statement dalam Facebook, macam-macam lah, yang dia buat kenyataan, sedangkan dia sedar tak diri dia ni pelarian? Bila dikatakan sebagai pelarian, tempat duduk di mana? Depoh tahanan immigration. Sebab apa? Sebab akta di dalam negara kita menyatakan sedemikian. Pelarian adalah pendatang haram tanpa izin. Jadi dia bolehkah nak buka kedai ke apa ke seorang peniaga di Tanah Melayu, peniaga kalau bapak apa benda ya? Dia ni pendatang haram. Sekarang ni dia telah menjadi ikon. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook Rohingya, saya kan banyak kena attack dengan Rohingya, saya tengoklah. Dia ni dah jadi ikon. Gambar dia penuh di dalam Facebook mereka. Konon-kononnya hero di atas Tanah Melayu ni. Dengan nama gelaran Long Tiger. Kan? Sepatutnya dia punya Long Tiger dia di mana? Long Depoh Tahanan Immigration. Bukan Long Tiger. Dia kena Long DPI. Long Depoh Tahanan Immigration. That is the true thing yang kita kena buat. Tetapi hari ini apa tindakan? Itu yang saya abang daripada dulu. Tindakan keras. Ambil bagi ada ikon di antara mereka. Bila ada ikon di antara mereka yang kita bebaskan, maka yang lain akan mengikut jejak langkah ikon ni. Tangkap dulu kepala ni. Ini yang jadi masalah. Kad migran apa? Penduduk tetap. Nasib baik Rohingya tak ada di Sarawak. Kalau ada memang kena sumpit Dayak. Kan? Apa yang kita boleh buat untuk menangani isu ni, Syafiq? Bolehkah kita buat NGO untuk desak pemerintahan puak-puak parti ni tambah lagi Rohingya? Boleh abang tu aku janji? Banyak soalan hari ni. Sopa wartawan duk tanya saya. Jahanam kita nak jawab. Soalan payah-payah pula tu. Jadi boleh tak ada masalah apa, kita boleh buat NGO. Tapi NGO yang untuk daftar dengan ROS ni, dia tidak bolehlah ada nama sebagai membenci sesuatu kaum, menindas dan sebagainya. Kita tak bolehlah buat NGO Pertubuhan Anti Rohingya Malaysia. Memang takkan lulus. Memang tidak akan lulus. Kita perlu buatlah satu, mana nak tahu, kita buatlah satu pertubuhan anak jati Melayu Malaysia ke, pertubuhan pertubuhan anak merdeka ke, pertubuhan apa-apalah sajalah, pertubuhan api semangat api apa dulunya, semangat Melayu bangkit ke, semangat Melayu bangkit ke, semangat Melayu bangkit dah ada dah, pertubuhan apa lagi, angkatan belia anak muda ke, angkatan belia anak bunda ke, angkatan pertiwi ke, apa-apalah buah nama. Tapi objektif dia tu untuk untuk orang kata apa, bantrah warga asing ni, angkatan pertiwi. Sedap tak nama tu saya nak buah nanti. Kongres Melayu Pertiwi kan. Fik, macam mana nak bantrah isu-isu yang saya dah jawab tadi?
Memang lanat Rohingya ni ngaku Islam Cak Kalimah tak tahu. Syafiq, macam mana nak buat report berkenaan JPN? Saya ada masalah kerana keturunan tapi dah betulkan semula. Masih belum lagi update dalam sistem polis. Bila soal, JPN cakap tak ada kena-mengena. Tak ada kena... masalah keturunan apa ni? Bunga cinta. Saya kena tengok agak nak ajak. Fik, malam ni ada buat live tak? InsyaAllah ada. Mereka dah naik kepala, malah pandai bercakap fasih dalam bahasa Melayu. Bahaya dah ni. Contoh macam kes lawan Tiger. Tak rupanya bukan bangsa kita. Awak sejuk ni. Aircon buka patut pun. Saya rasa menyirit sejuk kan. Anda kata kalau berlaku kekasaran atau pergaduhan waktu halau mereka keluar, ada apa-apa atau undang-undang tak untuk kita ditangkap? Ada lah mendatangkan kecederaan dan sebagainya. 323, 33, 323, 325, 324 apa semua tu. Ada lah. Kuasa untuk menangkap ada. Kuasa untuk menangkap ada. Tetapi tidak boleh letak dalam kurungan yang salah. Tangkap ni di bawah kanun prosedur jenayah. Di bawah Seksyen 15. Cara-cara tangkapan. Orang awam pun boleh membuat tangkapan. Tapi macam mana tangkapan itu dibuat? Yang pertamanya, orang awam boleh membuat tangkapan, sesuatu tangkapan yang tidak memerlukan warrant mahkamah. Jadi kalau yang perlukan bail, yang perlukan bail ni maknanya warrant lah. Yang perlukan warrant daripada mahkamah, orang awam tak boleh tangkap. Sebab macam mana orang awam nak pergi mohon warrant tangkapan di mahkamah? Jadi untuk tangkapan parti ni perlu warrant tak? Tak perlu warrant. Tidak perlu warrant. Jadi orang awam pun boleh tangkap. Jadi tangkapan tu, macam mana nak buat tangkapan tu? Tangkapan tu boleh dibuat oleh penghulu ataupun mana-mana orang awam. Dan perlu diserahkan ke balai polis yang berdekatan, tidak sampai tempoh 24 jam. Kalau lebih daripada 24 jam, makanya di situ dikelar sebagai kurungan yang salah. Jadi hantar ke balai polis, buatlah ni adalah pendatang haram tanpa izin. Boleh tangkap tak? Boleh lah, kalau ada kekuatan tangkap lah. Tangkap lah, bawa pergi di balai polis. Dah tentu-tentu dia buat kesalahan, kenapa kita nak biarkan saja? Tangkaplah, ada kuasa tangkapan sebagai orang awam. Dan adakah tangkapan parti ni memerlukan warrant? Tak perlukan warrant. Jadi macam mana nak buat tangkapan? Kalau dia nak lari, boleh ikat tak? Orang tanya. Kalau dia nak lari, boleh ikat tak? Di dalam kanun prosedur jenayah menyebut bahawa sekiranya dia melawan semasa tangkapan itu dibuat, bolehlah menggunakan apa-apa cara termasuk mengikat untuk menjayakan tangkapan tersebut. Itu disebut dalam kanun prosedur jenayah. Tapi tak ada lah sampai patah gigi, terkeluar biji mata. Mana boleh? Mana ada satu undang-undang yang jadi tak perlulah nak buat lebih-lebih. Sebab apa? Tindakan yang tuan-tuan buat tu akan ditanggung oleh siapa? Akan ditanggung, kalau tidak ditanggung oleh tuan-tuan, ditanggung oleh anggota polis yang tidak bersalah. Contoh macam kes Hugaren. Hugaren kan siapa? Kes di Kelang. Yang pukul dia siapa? Yang pukul dia orang awam. Tapi bila dia mati dalam lokap, yang kena siapa? Yang kena pihak polis. Jadi tak perlulah duk buat benda hak pelik-pelik. Jadi yang pentingnya kita nak halau mereka, nak bagi mereka masuk dalam depo tahanan immigration. Itu sahaja. Itu sahaja yang saya boleh jawab secara live. Adik-beradik, saudara mara semuanya keturunan Melayu, dan asalnya saya keturunan Melayu. Waktu buat surat beranak anak India Muslim. Dan asalnya saya keturunan Melayu. Waktu buat surat beranak anak India Muslim, bila pergi JBN, orang cakap mak saya Pakistan. Bukankah keturunan mengikut ayah? Ya, keturunan mengikut ayah. Saya bawa surat beranak lama, alhamdulillah dapat. Cuma dah 2 tahun, sistem belum lagi ditukar. Dia dalam sistem JPN ni, sistem PDRM ni kadang-kadang dia lambat. Sistem PDRM ni kadang-kadang dia lambat. Jadi yang pentingnya dalam JPN database. Jangan pula Pakistan mengaku Melayu lah. Melayu semua tak apa. Ambil kopi, hadir dengan share. Selamat datang. Okey tuan, ada komen ke?
Jadi mereka pun melancarkan serangan ke atas Facebook saya. Serangan demi serangan. Mereka hantar suruh blok dan sebagainya. Geng-geng siapa? Bila kita tengok friend dengan siapa? Friend dengan Hamim. Friend dengan siapa lagi? Jadi mereka takut untuk kita menyebarkan kepada rakyat Malaysia supaya bangkit menentang mereka ni. Dan tuan-tuan ni, Rohingya dengan Burma ni, sepanjang saya duduk berlawan dengan banyaklah kalau kita tengok agensi pelacuran ke apa, kita duduk berlawan, tak ada lagi macam Burma dengan Rohingya ni. Depa boleh telefon kita. Jangan sampai saya pergi bunuh you. Jangan sampai kita pergi bunuh you. Depa berani. Sebab apa? Sebab apa depa duduk orang kata apa? Nombor telefon bukan nombor telefon depa, nombor telefon orang lain dan sebagainya. Tapi depa memang berani. Kita akan cari rumah you duduk dekat mana. Depa memang berani tuan. Gila sikit buat ni. Salam Fiq, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Lah kira apa tuan? Tengok jam. P6 boleh pergi lagi setengah jam ni. Boleh pergi lagi setengah jam ya. Jadi ada soalan lagi tuan. Saya malam ni saya nak buat live ada tentang seorang budak Perak ni. Baru ni saya masuk live dia. Memang cakap pekat gila. Aktor semua ni. Jadi dia ni orang bersatu. Baru ni saya masuk live dia. Memang saya nak buat live pun lepas pada tu. Sebab saya masuk minta BC dengan dia. Bila saya tengok ada orang komen. Dia duk hentam kerajaan PN ni macam-macam lah. Dia duk kata kita tak berani tegak lah macam-macam lah. Kita kata. Lepas tu ada seorang tu tanya dia. Dia sebut tentang DOJ. Yang pertamanya dia sebut tentang DOJ. Saya nak masuk dalam live dia tu, saya nak tanya lah tentang DOJ tu. Yang dia katakan dia tahu tak tentang saman DOJ di United States tu. Saya nak tanya ada tentang keseluruhan, dia faham tak faham tentang saman tu. Adakah Datuk Seri Najib Razak ni bersalah? Ada tu penyata Department of Justice of America yang mengatakan Datuk Seri Najib Razak ni adalah pesalah utama ataupun berjenayah utama dalam penyelewengan YMDB. Saya nak tanya ada soalan tu lah. Lepas tu ada orang komen di bawah. Masa saya duk type tu ada orang komen. Orang tanya dia tentang terowong. Apa cerita rumah banglo dengan terowong. Lepas tu dia jawab. Dia kata rumah banglo dengan terowong ni bukan duit rakyat. Saya duk kata orang macam ni. Orang macam ni tak boleh pakai ni. Saya duk ingat nak buat live lah kan. Sebab apa saya minta masuk VC banyak kali ni. Dia duk cerita lah kan. Dia duk abang lah. Saya ni demo-demo semua ni dia kata. Demo ke apa dia pakai bahasa Perak lah. Dia kata semua kalau pergi jumpa menteri ni pakai duk ambil gambar selfie dengan menteri lah. Kita dulu zaman siapa pergi kita tegur. Live kali dia abang kata dia ni ahli bersatu. Pro belah Tun Mahathir. Pro belah Tun Mahathir. Jadi saya nak kritik lah. Ada beberapa hujah dia tu yang saya nak kritik. Kalau ikutkan sedap waktu dia buat live tu kita kritik. Kita nak masuk. Saya abang pada dia. Saya kata dia bagilah saya naik BC. Saya kata saya 60,000 orang follower pemuda UMNO. Kalau tuan kita saya dalam BC viral lah. Sajalah nak pancing dia kan. Nak pancing dia. Jadi dia tak bawa naik. Dia kata saya hanya bawa naik orang yang saya kenal saja. Jadi banyaklah benda yang dia sebut dekat dalam tu. Macam-macam benda lah. Antaranya dia kata, dia kata tentang DAP komunis. Saya mula-mula hak panas tu tentang DAP komunis lah. Jadi orang kata apa, saya pun balik di kampung pun cerita. Ni tuan-tuan saya nak beritahu pada tuan-tuan sebelum saya ni teringat patut dia cerita awal lah. Saya duduk bahir raya ni, duduk di kampung semua duduk pergi tanya ni. Kebanyakan orang kampung ni dia tak tahu. Bila orang sebut tentang DAP komunis ni, yang pertamanya dia tak tahu komunis tu apa. Jadi tuan-tuan ni ambil catatan ni, tolong pi bagi tahu dekat saudara mara kita, tolong pi bagi tahu dekat bangsa Melayu kita, komunis ni adalah pemikiran. Sebab bila sebut je komunis, depa ingat tentera bintang 3. Depa ingat tentera Komintang. Depa kata tu semua tentera komunis lah. Komunis ni bukan tentera. Yang tentera ni Komintang. Yang tentera ni adalah bintang 3. Yang tentera ni adalah apa lagi yang ada? Komunis. Komintang, bintang 3, betul apa lagi? MPI, betul apa? MCP dan sebagainya. Itu adalah tentera.
Tapi komunis ni apa? Tolong pergi bagi tahu dekat anak beranak kita, tolong pergi bagi tahu kat jiran-jiran kita, tolong pergi bagi tahu kat saudara mara kita bahawa komunis ni adalah pemikiran. Habang kat depa. Pemikiran ni tidak akan habis. Semangat. Komunis ni adalah semangat, adalah pemikiran yang dipanggil sebagai habang kat depa. Kan? Jadi bagi tahu kepada mereka bahawa mereka faham. Oh, maknanya tahun 2020 ni ada lagi lah komunis. Ada lagi. Awak pernah tak ada? Tahun 2020 ni masih ada lagi komunis. Kerana dasar pemikiran, dasar perjuangan yang bersifatkan komunisme. Kenapa cerita? Tu yang saya dapat detect lah. Jadi mereka tak tahu. Saya cerita pada orang kampung. Yang keduanya, mereka tak tahu dalam DAP tu siapa keturunan Cimping. Jadi tuan-tuan, memula pada hari ini, kena bercerita dekat cucu cicit kita, pergi cerita dekat anak, saudara mara kita, pergi cerita dekat orang kampung kita. Hantar tak siapa dia dengan komeng tu. Pergi tanya dia apa. Jadi rakyat tu, hampa tahu tak siapa dia tu. Mereka akan tanya balik, siapa dia? Tu lah cucu Cimping. Baru dia terkejut. Bila kita baru dia terkejut, macam mana dia boleh jadi speaker? Sebab apalah mengundi Pakatan Harapan tu dia boleh jadi speaker. Lepas tu dia pergi bagi tahu depa Teresa Kok ni susu galur keturunan Cimping. Pergi bagi tahu depa Tommy Thomas. Tanya depa, hantar tak Tommy Thomas ni siapa dia? Sebab apa dia tak membela kes kematian orang Melayu? Arwah Adib dan juga apa nama ni Syed. Hamba kenal tak Tommy Thomas ni siapa? Dia tanya pula kita, siapa dia? Tommy Thomas tu peguam Cimping. Patut pun. Baru orang Melayu kita tahu. Kena pergi cerita kat mereka. Kena timbulkan rasa kebencian. Supaya hari ini bermula daripada titik hari ini, orang kita pandang DAP itu adalah komunis. Kita kena buat supaya orang Melayu kita pandang hakikat yang sebenarnya. Kena cerita. DAP ni komunis, bagi tahu. Takkan hampa nak pangkah komunis PRU15 ni. Kena bagi tahu pada adik-beradik kita, saudara mara kita. Tu yang saya detect. Tengok, mereka ni tak tahu. Bila mereka tak tahu, mereka ni senanglah dimanipulasi. Budak Burma ni lebihlah Melayu, rasa amok Melayu kot. Siapa dia ni? Ambil Fik, tak usah takut. Saya anak jati Melayu. Ayah saya pun seorang pejuang untuk agama bangsa. Melawak ayah. Baik atau baliklah parti buat masa mereka tiada kepentingan. Tak ada visi ke Fik? Ada. Nak masuk visi? Tapi komen Malaysia Rohingya ada pusat sebar cerita buruk pasal Malaysia. Saya baru baca dalam Facebook. Saya ada komen dah tadi, abang. Awal tadi. Assalamualaikum. Ilahi anta maksudi wa ridhaka batlibi aqtidi mahabbataka wa ma'rifataka. Waalaikumsalam. Abang hantar belakang. Ideologi. Komunis tu sahabat baik Tun Mamak. Pemikiran tanpa landasan agama. Ni Wazir beritahu. Kena cerita. Komunis tu sahabat baik Tun Mamak. Tun Mamak peluk cium komunis. Ada buka di sini. Saya dah adding lah. Awak tak accept? Lepas ni tuan-tuan, saya akan type satu sejarah tentang DAP ni. Saya akan buat satu macam risalah lah. Dulu masa zaman kita nak merdeka dulu tuan-tuan, kita kan ada risalah. Kalau siapa pergi Akib Negara, dia tahulah, dia ada baca kan tentang risalah hak yang ahli mesyuarat tingkap ni. Dia pun duk bagi, orang Melayu kita duk bagi kan. Jadi saya nak tuan-tuan passingkan risalah ni. Kita main cara teknik macam mana On Jaafar, macam mana Tunku buat dulu. Kita passingkan risalah-risalah ni. Kita bagi tahu siapa DAP, siapa keturunan mereka. Kita bagi orang Melayu kita kenal supaya tidak memangkah DAP ni. Saya akan buat satu lah. Nanti saya lepas ni saya akan buat satu. Dan siapa hak yang nak bagi maklumat, hak ada maklumat boleh PM inbox saya kat tepi. Kita akan masukkan. Tak ada masalah apa. Kita berkongsi. Sama-sama kita berkongsi. Supaya kita tak jadi lagi pada PRU15 nanti.
guna laptop tengok itu yang nak pakai